Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati tuan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Kita malam ini menyambung kuliah kita membaca hadis-hadis daripada kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, mukhtasar ataupun ringkasan Sahih Al-Bukhari. Dan sebelum ini kita membaca dan sampai dalam bab hadis-hadis berkaitan dengan iman. Cuma disebabkan menjelang Ramadan, kita ambil hadis-hadis untuk kitab yang sama tetapi tajuk puasa. Itu hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang ada dalam kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Az-Zabidi, meringkaskan karya agung Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari merupakan seorang yang telah pun memilih dan menyusun hadis-hadis dalam kitab beliau. Dan Imam Az-Zabidi meringkaskannya kepada kita supaya mudah untuk kita memahami dan membaca hadis-hadis dalam kitab yang asal, iaitu kitab Sahih Bukhari. Ada 7,500 lebih. Imam Az-Zabidi ringkaskan, maka nombornya menjadi 2,000 lebih. Maka satu jumlah yang lebih kecil untuk kita lihat hadis-hadis ini. Di malam kita lihat dalam masa yang ada ini ialah kita lihat bab puasa. Hadis-hadis yang telah pun kita biasa dengar, dan mungkin di antara kita setiap tahun mendengar hadis yang sama diulang oleh penakwah dan juga penceramah. Tetapi sebagaimana yang tokoh-tokoh akademik barat sendiri pun mengakui bahawa repetition ni, pengulangan ni adalah satu kebaikan. Tidak ada perkara yang merugikan apa-apa kalau kita mengulang benda yang baik. Dan dalam dunia ini, kalam yang terbaik adalah kalam Allah, Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah kita ulang dan ulang dan ulang berkali-kali, dan kita baca dan baca berkali-kali. Termasuk bulan Ramadan kita disuruh membaca Al-Quran. Yang kedua ni adalah kalam Rasulullah SAW. Itulah yang paling indah dan terbaik. Dan kita mengulangi hadis-hadis ini, dan kita mengingati pesanan Nabi SAW. Dan hadis Nabi ini kalau kita tengok, terdapat sebahagiannya ialah berkaitan dengan tubuh badan Nabi. Telah pun kita khatam alhamdulillah di Masjid yang mulia ini pada hari Sabtu yang lepas. Kita telah berkhatam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang tetamu daripada Arab Saudi, Syekh Dr. Abdullah Al-Ubaid. Itu kategori hadis-hadis tubuh badan dan sifat akhlak Nabi SAW. Begitu banyak yang kita dapat faedah kalau kita dapat hayati. Satu lagi jenis hadis yang kita baca seperti mana kita baca malam ini ialah pesanan dan panduan Nabi. Kalaulah pesanan orang-orang yang terkenal kita sentiasa ingat, kalaulah pesanan ibu dan ayah kita sentiasa kita simpan dari Allah dalam hati, ini kan pula pesanan daripada Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama dalam kitab puasa ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sering kita jumpa sebelum ini, yang merupakan di antara para sahabat yang berjasa dalam belajar dengan Nabi dan mengajar orang-orang Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." As-siyamu junnah. Puasa itu satu pelindung atau perisai. Biasa kita tengok cara orang zaman dahulu berperang, dia ada senjata dan dia ada perisai, pelindung. Dan dalam hadis Nabi menyebut bahawa puasa itu pelindung, perisai.
Para ulama mengatakan bahawa ada dua makna di sini. Pertama ialah pelindung daripada maksiat. Bila kita berpuasa, kita telah menjaga diri kita daripada melakukan maksiat. Kerana biasanya puasa menyebabkan manusia itu agak lemah keinginan nafsu syahwat. Kebiasaan begitulah. Jadi puasa itu dapat mengekang dirinya daripada terus mengikut kemahuan hawa nafsunya, lalu dia berhenti atau kurang melakukan maksiat. Maka puasa itu sebenar-benarnya pelindung dan perisai yang melindungi diri kita dan maksiat yang ada banyak cara dalam dunia ini pada hari ini. Yang kedua, kata ulama, perisai di sini maksudnya perisai daripada api neraka. Seolah-olah puasa itu kalau kita benar-benar lakukan dan Allah terima, ia ibarat satu pelindung daripada bakaran dan siksaan api neraka. Kita berdoa setiap hari, waqina azabannar, waqina azabannar. Sebenarnya puasa itulah juga di antara cara Allah melindungkan kita daripada siksaan neraka. Sebab itulah Al-Quran disebut di antara kejayaan yang agung, sebenar-benar kejayaan dalam hidup bukan di dunia tetapi di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang telah dijauhkan Allah daripada neraka, esok nanti kita akan tahu siapa yang benar-benar berjaya. Di dunia ini kita mencipta kejayaan dan kita melihat orang lain mencipta kejayaan, semuanya akan musnah. Biar berapa pingat kita dapat, biar berapa kemenangan kita perolehi, semua akan habis. Tapi di akhirat ada satu kemenangan. Al-Quran sebut faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga, faqad faz, dia telah berjaya kejayaan yang sebenar. Di Ramadan ini, sama ada puasa sunat atau puasa Ramadan, semuanya ini lambang kepada pelindung diri daripada neraka. Kita biasa nak pelindung di dunia. Kalau orang bagi kita sesuatu, kita pegang, kita beli cincin, mana orang kata cincin ni bagus pakai, nanti bila pakai tak kena bahaya. Kita pun beli harga dia 50, lepas tawar jadi 20. Jadi kita pun heran, RM20 cincin boleh lindung banyak benda. Ini lain dengan pelindungan lain. Kita percaya dan kita nak cari. Ada orang tawarkan lebih. Dia kata kalau ada tongkat daripada kayu tertentu dalam rumah boleh lindung daripada pencuri. Bila tanya harga dia berapa, dia kata boleh tawar lah. Berapa? Kita RM5,000, tawar jadi RM2,500, tawar jadi RM1,000. Benar betul. Ada yang kata bila letak gambar tertentu dalam rumah dapat jadi pelindung. Ini dunia, manusia cari pelindung. Tapi di akhirat, adakah kita mencari perlindungan yang sebenar? Puasa sebagai pelindung. Nabi menyambung, fala yarfus wala yajhal. Ketika puasa jangan pertamanya yarfus. Yarfus ni ialah bercakap benda yang tak elok, bahkan bercakap benda yang berkaitan dengan hubungan lelaki dan wanita, bercakap benda yang tak senonoh, dan juga bercakap benda yang dosa. Jangan, kata Nabi, ketika berpuasa mulut kita tak dijaga. Mulut ni dia memang betul orang kata lidah tak bertulang, mulut ni memang tak ada insurans, mulut ni tak ada sekat. Ada orang boleh cakap benda bohong satu hari satu malam, dia tak boleh berhenti. Mulut ni fitnah. Sebab tu Mu'adh hairan bila Nabi pernah cakap bahawa, wahai Mu'adh, di antara perkara yang boleh mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka ialah menjaga percakapan. Maka Mu'adh kata, ya Rasulullah, adakah kita akan disiksa dengan sebab apa kita cakap? Maksudnya kan, bercakap ni bagi Mu'adh, dia bercakap benda baik, dia orang baik, dia boleh fikir, adakah sampai ke tahap ini orang boleh jadi buat kesalahan besar masuk neraka hanya kerana cakap. Maka Nabi kata, di antara perkara yang boleh masukkan manusia dalam neraka ada banyak. Antara salah satunya ialah hasaidu al-sinatihim, hasil daripada lidah-lidah mereka.
Dan zaman ini lagi bahaya, adanya internet, orang boleh tulis dan kita tak tahu pun siapa yang tulis kadang-kadang. Tapi orang tu Allah tahu siapa dia, malaikat kenal siapa dia. Kita tak tahu siapa yang tulis benda yang tak betul, yang pelik, yang menyesatkan, yang memfitnah. Mungkin kita tak jumpa, mungkin pihak berkuasa cari tak jumpa, tapi orang ni tak menjaga penulisan dan percakapan dia, maka Allah siksa di neraka, na'udzubillah. Wala yajhal, dan jangan dia melakukan perkara kejahilan. Ini kata Nabi. Dalam bulan Ramadan, Nabi kata jangan jadi macam orang jahil. Jahil ini adalah maksud tidak berilmu dan melakukan perkara yang tidak melambangkan ilmu. Dia tak ada ilmu, tapi kalau orang tak ada ilmu, dia jaga, orang hormat dia. Masalah sekarang ni adalah orang yang jahil tapi dia menunjukkan kejahilan dia. Contohnya orang yang tak tahu Al-Quran Al-Karim, tak tahu nak baca Quran. Kalau dia diam dan dengar dan belajar sedikit demi sedikit, kita boleh hormat orang sebegini. Dia mencuba untuk belajar baca Quran. Tapi orang yang tak erti baca Quran, tak pernah usaha nak belajar, pandang rendah orang yang belajar Quran, tak suka baca Quran, ini benda yang menunjukkan kejahilan. Begitu juga percakapan. Kata ulama, wala yajhal ini maksudnya ialah jangan bercakap seperti orang yang jahil. Orang jahil apa? Dia tak jaga percakapan dia, dia tak peduli dosa pahala, dia tak peduli perasaan orang. Dia bercakap bila nak bercakap, dia berhenti bila nak berhenti. Kita orang yang berakal tak perlu ilmu tinggi, tapi orang yang beradab dia akan jaga bila ada keadaannya kita kena diam, ada keadaannya kita kena bercakap. Likulli maqamin maqal, kata pepatah Arab, setiap tempat ada ucapan yang tertentu. Rahimallahu mura'an, satu lagi pepatah Arab mengatakan Allah, semoga Allah merahmati seseorang, arafa haddahu, yang kenal batasannya, fawaqafa indahu, dan berhenti pada batasan tersebut. Kita tak tahu, orang bercakap kita tak tahu nak menyampuk, jangan menyampuk. Orang tua-tua berkata tak elok menyampuk. Orang tengah bercakap benda yang penting, kita tak tahu hujung pangkal, kita serbu, kita sampuk, maka orang kata ini orang jahil, cakap benda yang dia tak tahu. Sebab tu diam itu kadang-kadang lebih mulia dan lebih dihormati. Dan pendiam bukan satu benda yang negatif. Setengah orang dia ajar pendiam ni negatif, pasif, kena aktif, kena bercakap, cakap, tetapi tidak ada isi dan tidak ada ilmu. Itu yang penting. So, wala yajhal. Bulan puasa, kalau kita buat benda-benda yang Nabi larang ini, puasa kita terjejas, puasa kita akan kurang dan tak menghasilkan yang kita nak. Wa ini mar'un qatalahu aw syatama, kalaulah, kata Nabi. Ini Nabi nak tunjuk contoh. Nabi cakap apa? Jaga mulut. Nabi bagi contoh, contoh yang menyebabkan ramai orang tak sabar nak bercakap. Satu situasi, satu kes Nabi bagi contoh. Nabi cakap, Nabi bagi contoh. Contoh ini amat-amat relevan dengan kita pada hari ini. Nabi kata, kalaulah ada orang yang cuba untuk ajak kita bergaduh, untuk mengajak kita lawan maki hamun, untuk berkelahi bergaduh dengan kita. Kalau ada orang cuba nak mencari, membuat kita marah dan mengeluarkan kita daripada diam tadi. Kita tengah puasa, kita puasa, kita diam, tak mau cakap banyak, takut salah cakap, takut dosa kurang pahala. Tiba-tiba laku kes tertentu dalam hidup kita, di pejabat, di luar pejabat, di rumah sebagainya, ada keadaan orang dia provoke kita, nak bagi kita marah, nak bagi kita bergaduh dan hilang kita punya ketenangan. Kata Nabi, kalau berlaku sebegini, apa kita kena buat? Nabi bagi satu penyelesaian. Kalau kita rasa nak marah, nak lawan balik, nak balas balik bila orang provoke kita ketika kita berpuasa, Nabi kata, falyaqul inni sha'im, hendaklah dia berkata kepada diri dia, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Para ulama kata hadis ini mau maksud kita perlu kata kepada diri kita, bukan kata kepada orang tu.
kita berdiri kita. Ya, kita dah elok. Hari ini kita puasa contoh. Bangun pagi kita dengan solatnya, dengan Qurannya, dengan diamnya, dengan tenangnya. Ada pula kes berlaku orang nak cari pasal kita. Kita kata apa? Aku puasa, aku puasa. Ingat, aku sedang puasa. Kata pada diri kita. Sebab ulama kata dalam hati. Sebab ulama kata bercakap dengan mulut, tapi hanya kita yang dengar. Maksudnya Rasulullah suruh tenangkan balik hati. Ingat, aku sedang berpuasa. Kalau kita lupa kita sedang berpuasa, kita jadi macam dia, sama macam dia, orang yang nak bergaduh dengan kita. So Nabi dah ajar sejak dulu lagi bahawa kebanyakan keadaannya bila kita diajak ataupun kita dihasut untuk bergaduh, untuk bercakap, untuk apa ni, kita kena fikir panjang. Jangan cepat. Jangan cepat. Orang kutuk kita kutuk balik. Akhirnya kita sama macam dia. Orang maki kita maki balik. Tu macam cerita Peramli tu yang dia bergaduh masa nak minta kerja. Ada pula bertopi seorang. Dia gulung kertas ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku, kepala bapak kau. Dia bertopi. Kita nak mendamaikan. Dia nak bergaduh. Ada orang macam ni, dia suka tengok orang bergaduh, bermasam muka, tak bertegur siapa, dia suka. So kita kena fikir banyak-banyak. Kaedah ni amat penting. Kaedah ni mengatakan pertama apa? Kita kena pujuk hati kita, aku sedang berpuasa. Kalau aku ikut hati, rugi. Yang kedua, kaedah dia juga mengajar kita untuk berhenti bercakap. Kadang-kadang kita kena stop. Ada waktu dia kita kena berhenti. Bila kita marah, kita diam, ia lebih baik daripada kita marah dan kita bercakap. Banyak masalah timbul sebab kita bercakap masa tengah marah. Akhirnya lepas kita dah reda, kita menyesal. Seorang ayah kadang-kadang boleh maki hamun anak sendiri. Lepas dah reda, dia menyesal. Juga seorang anak boleh bergaduh dengan ibu ayah, tapi lepas sekian lama dia rasa menyesal. Semuanya sebab dia diam. Dia bercakap. Kalau dia diam, insya-Allah selesai masalah. Orang kata apa? Dia diam kadang-kadang memahamkan orang lain lebih daripada bercakap. Kita harap orang faham, kita bercakap tak berhenti. Sebenarnya kita diam kadang-kadang orang lebih faham. Sebab tu Rasulullah SAW bila dia marah, sahabat tahu muka dia berubah. Sahabat faham muka Nabi berubah. Sebab tu bila kita baca Syama'il hari itu, masa hari Sabtu lepas kita baca Syama'il, dalam bab-bab yang pertama kita jumpa hadis yang menceritakan Nabi ini di antara dua bulu kening dia, bulu kening tak bersambung. Bulu kening Nabi tak bersambung. Dan di antara dua bulu kening itu ada urat. Satu urat yang timbul bila Nabi marah. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Yudirruhul ghadab maksudnya marah maka timbul urat tersebut. Jadi orang dah faham. Tak payah nak cakap banyak. Kita marah, muka kita orang dah kenal. Tak tahulah kalau kita marah dengan happy sama juga, tak tahu. Tapi selalunya orang marah, muka dia nampak, ini marah mak. Ya, dia macam muka. Maka cukup. Tak payah kita nak beritahu ni, aku tengah marah ni. Tak payah. Nak beritahu pula 3-4 kali, marah. Nak hempuk meja, nak baling buku, nak dah over. Jadi kadang-kadang diam itu orang tahu. Bila kita tak bercakap, diam, maka orang dah tahu. Maka itu mencukupi. Maka Nabi memberikan satu penyelesaian. Maksudnya Islam tak mau kita berterusan. Bila kita bertekak, bergaduh, dia jangan sampai berlebih, over. Sebab tu dalam hadis yang kita dah tengok dalam bab iman sebelum ni, ada sebuah hadis Nabi sebut di antara perangai orang munafik, idza khasama fajara. Bila dia berebut dan bergaduh satu benda bertelagah, dia berlebihan dan melakukan dosa. Dia berlebihan. Jadi kita tak mau berlebihan. Nabi menyambung lagi, wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi, demi Allah yang mengendam, yang memiliki diriku, la khulufu famis shaimi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih
wangi dan suci di sisi Allah, mir rihil misk, daripada bau kasturi. Hadis ini nak beritahu, dalam dunia kita ini kadang-kadang kita lihat dengan mata kita benda tu tak elok, tak ada kebaikan, ataupun mungkin orang kata benda yang tak ada faedah, tapi di sisi Allah mungkin berbeza. Kita bagi contoh mudah. Hari ini kita tengok orang yang pakai baju mahal-mahal, paling kemas, paling segak, kita suka. Sebelah dia kita jumpa orang yang miskin, pakai baju yang lusuh, mungkin tak terurus, mungkin orang tu mukanya pun tak sehandsome yang pertama, kita akan rasa orang tu kurang. Mata kita selalu tengok yang indah-indah dan kita lupa yang susah dan yang miskin. Kita suka berkawan dengan orang yang hebat-hebat, mungkin kita tak suka duduk sebelah orang yang mungkin sakit ataupun kurang dari segi keduniaan. Tapi di akhirat kita tak tahu. Sebab tu Nabi pernah sebut bahawa ada orang yang soleh yang Allah bagi syurga, tetapi dia marfu'un bil abwab. Nabi cakap itu antara sifat sebahagian ahli syurga. Apa maksud marfu'un bil abwab? Bila orang buka pintu tengok dia, orang tutup balik. Itu maksud dia. Dengan pakaiannya terlalu lusuh, dengan mukanya yang tak nampak segak, tak nampak elok, tapi dia taat pada Allah. Dia miskin tapi dia kasih kepada Allah. Marfu'un bil abwab, maksudnya apa? Kalau takdir Allah dia tutup pintu rumah atau dia tekan loceng atau penduduk kat pintu rumah, kita tak buka pintu sebab kita tengok orang mana datang, orang tak sedekah. Tapi orang tu kata Nabi, ada orang macam tu di syurga tempat dia. Dan ada hadis lain menyebut bahawa ada orang yang naik kuda yang mahal. Orang dulu naik kuda, pakai baju yang hebat, semua orang suka. Tetapi Nabi kata di akhirat dia tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mata kita kadang-kadang. Di sini Nabi beri contoh lagi. Mulut, bau mulut orang puasa. Kita tahu bila kita diam lama, bila kita tak makan lama, mulut tu berubah, bau dia tak elok. Biarlah macam mana sekalipun pagi tu kita spray dalam mulut kita apa benda kita tahu. Bila kita puasa lama tak makan, dah tu tak cakap, mungkin lama duduk diam, ke arah petang itu mulut kita berubah bau. Siapa tahan mulut, bau mulut orang yang macam ni? Tapi sebab dia puasa kerana Allah, mulut dia berubah bau kerana dia puasa kerana Allah. Nabi kata di sisi Allah, bau mulut itu lebih suci dan wangi daripada kasturi. Sebagai ulama mengatakan bahawa bau yang wangi itu dapat dirasai oleh malaikat. Dan sebagai ulama mengatakan maksud hadis ni ialah kalau kita ada minyak wangi, kita sedekahkan kepada orang, kita dapat pahala yang besar. Minyak wangi, nilai itu, nilai sedekah atau nilai kebaikan kita bagi minyak wangi kepada orang, bau mulut orang yang berpuasa tadi lebih tinggi nilai di sisi Allah SWT, menunjukkan Allah redha dan Allah kasih. Allah kasih kepada dia walaupun orang tak suka bau mulut. Itu maksud. Hari ini kadang-kadang kita, na'udzubillah, ada orang yang tak suka kepada orang yang buat baik dan kasih dan suka kepada orang yang buat jahat. Jadi macam mana kita nak fikir benda ni? Benda ni memang berlaku. Anak-anak kita, saya nak pesan, anak-anak kita kadang-kadang lebih kasih dan suka dan teringat, terbayang-bayang siapa? Artis Barat, artis Korea, artis mana? Yang paling banyak Barat dengan Korea, orang K-pop. Kita ayah, kita mak tak jaga anak kita punya keinginan. Hari-hari kita kesian dekat dia, bagi dia handphone. Apa dia buat dengan handphone? Dia download semua dalam handphone. Apa dia buat? Masuk bilik, tutup pintu, dengar lagu. Sampai dia tergila-gila pada artis. Sampai dia gunting gambar, letak dekat meja sekolah. Ambil gambar, letak dalam handphone, buat wallpaper. Dalam komputer, buat wallpaper. Lekat dekat sana, lekat dekat sini. Beli majalah semata-mata nak tengok muka. Ini kesannya apa? Dia kasih dan cinta kepada orang yang buat benda yang tak tentu Allah.
Orang macam ni, anak-anak macam ni, cuba cerita tentang Islam dan Nabi, dia tak apa. Cerita pasal artis, terbeliak mata dia. Siapa yang biarkan dia macam ni? Kita. Sebab tu di dunia ni kita kena jaga. Ya. Kena jaga. Sebab anak kita, tanggungjawab kita. Baik. Kemudian Allah memuji, Nabi memuji. Nabi sebut bahawa Allah memuji, Nabi juga memuji. Maksud memuji orang yang berpuasa. Pujian ini maksud datang kepada Allah SWT. Kita kan suka orang puji kita. Ini Allah dan Nabi yang puji. Apakah pujian tersebut? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, dia tinggalkan, dia orang hamba-Ku ini sanggup tinggalkan makanannya, minumannya, hawa nafsunya kerana Aku, kata Allah SWT. Bila orang puasa, dia betul-betul puasa, tak payah siapa-siapa paksa, dia tak akan buka puasa, kerana dia puasa kerana Allah SWT. Ini maksud adanya. Biarlah dia macam mana keadaan sekalipun, puasa dia menunjukkan dia ingat kenapa dia puasa, maka Allah balas. Allah SWT ni dia sifat dia adalah syakir dan syakur. Maksud syakir dan syakur ialah Asma Husna, syakir, syakur. Maksudnya Allah sentiasa membalas kebaikan kita dengan berlipat kali ganda. Itu sifat Allah SWT. Kalau kita, tuan-tuan, orang kerja dengan kita bayar gaji ikut kerja dia. Mungkin kita boleh potong gaji dia kerana dia kerja tak seperti kita mahu. Tapi Allah bukan macam itu. Sebab itu Allah SWT Asma Al-Husna, Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang indah Allah antaranya adalah Syakir, iaitu sentiasa membalas apa sahaja kebaikan dengan balasan yang lebih. Itu maksud. Apa balasan Allah kepada orang yang ikhlas puasa kepada dia? Allah sebutlah hadis ni, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, milikku, aku yang akan membalasnya. Ulama bincang panjang lebar sampai keluarkan lebih kurang 50 pendapat apa maksud puasa milikku, aku yang akan membalasnya. Apa maksud itu? Ringkas ceritanya kita bagi antara qaul ataupun karangan ulama mereka hadis ini ialah, pertama, hadis ini menunjukkan bahawa puasa ini ialah amalan yang paling selamat daripada riya. Dia paling ikhlas daripada semua amalan yang kita buat dalam dunia. Dia selamat daripada riya. Contoh, bila kita sembahyang, orang tengok kita sembahyang, orang nampak kita sembahyang. Kita solat, orang nampak kita solat. Kita pun rokok pun lama, iktidal pun lama, baca Quran gini kepala, seorang-seorang tak buat pun. Bila orang tengok kita lain macam, kan? Bila sembahyang seorang, sembahyang laju semua, tapi depan orang lama, sujud pun lama, tekan kepala lama. Sembahyang boleh masuk riak, kan? Cara nak lawan dia ialah tolak riak. Sembahyang sama Allah, tapi dia cuba masuk sebab kita sembahyang depan orang. Kita buat haji depan manusia, kita bayar zakat, sedekah, orang tahu kita buat, orang nampak, kita mungkin hati kita tergugat. Tapi puasa ni lain sekali. Puasa ni amalan yang paling selamat daripada riya, sebab dia tak buat apa-apa, dia hanya niat dan dia buat benda lain. Puasa tak nampak. Orang yang puasa kita tak tahu. Kalau puasa sunat kita tak tahu, melainkan kita hidang makan, dia tak makan. Tapi puasa, baru kita tahu. Seorang-seorang di jalan, duduk sana sini, dia paling selamat daripada riya. Hanya Allah yang tahu dia puasa. Melainkan kalau dia buat pengumuman lah, itu tak lain lah. Ya, itu nak cari riak lah tu. Tapi pada hakikat dia puasa lebih selamat. Yang kedua, maksud hadis puasa itu milikku, kata Allah, akulah membalasnya, ialah puasa itu tidak diketahui sebanyak mana Allah bagi ganjaran. Kalau amalan lain, malaikat dia tahu. Malaikat dia tahu berapa balasan, berapa gandaan, berapa banyak Tuhan bagi. Puasa hanya Allah yang tahu. Itu hebat. Maksudnya tak tahu sampai berapa kali ganda Tuhan nak bagi, hanya Allah yang tahu. Itu maksud yang kedua.
Dan satu lagi maksud yang kata ulama, kenapa Allah menyebut puasa itu untukku, aku yang membalasnya, maksudnya ialah puasa itu seolah-olah kita mencontohi sifat Allah SWT. Apa sifat Allah di antaranya? Apa keadaan Allah SWT? Dia tak makan dan tak minum. Jadi kita seolah-olah kita mempelajari dan mengambil contoh sifat Allah SWT. Kita dekat dengan Allah SWT kerana kita tak makan dan tak minum. Dan bila kita baca sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita nak mencontohi sifat Allah. Suatu bila Rasulullah SAW di bulan puasa, Nabi suka bersedekah lebih daripada bulan lain. Kenapa? Kerana Allah bersedekah pahala kepada kita di bulan Ramadan. Nabi nak ikut contoh. Allah SWT bagi semuanya, tapi di bulan Ramadan Allah gandakan. Maka Nabi suka bersedekah, maka bulan puasa dia gandakan. Itu maksud Nabi SAW mencontohi sifat Allah SWT. Kita ni tak hamba lah, tak manusia, tapi ada sifat Allah yang kita boleh contoh. Sebab tu para ulama kata mempelajari Asmaul Husna ialah cuba mencontohi apa yang kita mampu daripada makna Asmaul Husna tersebut. Kita pelajari Al-Alim, maksudnya Allah itu mengetahui. Kita ambil sifat itu, kita cari ilmu dan mengaji tentang agama kerana kita mencontohi sifat Al-Alim. Ar-Rahim, pengasih, kasih, belas. Kita mempelajari contoh itu, kita praktik dalam hidup kita, kasih dan belas kepada orang lain. Wal hasanatu bi'asyri amsalha, dan kebaikan biasanya 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, dan hanya Allah yang tahu. Tapi puasa hanya Allah yang menyimpan berapa gandaan tersebut. Itu maksud hadis ini. Baik. Kemudian hadis seterusnya ialah hadis dari Sa'ad bin Sa'idi yang menyebut bahawa ada dua hadis yang kita boleh bacakan serentak, iaitu hadis Abu Hurairah yang ketiga dan juga hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang kedua. Hadis tentang di akhirat ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan daripada perkataan dia kenyang, ataupun setelah haus, setelah lapar, dia makan, dia kenyang, dia hilang sifat haus dan lapar. Ar-Rayyan. Maka disebabkan orang-orang yang berpuasa sunat dan Ramadan di dunia ini berlapar, maka Allah bagi pintu syurga, pintu kekenyangan, pintu yang mencukupkan dan mengenyangkan, tidak akan lapar lagi di akhirat nanti. Kata Nabi, inna fi jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga nanti ada pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Surga ni ada 8 pintu, dan hanya Allah yang tahu macam mana keadaan dia. Dan Quran dan hadis menyebut begitu. Dan neraka pula ada 7 pintu, hanya Allah yang tahu macam mana keadaannya. Nabi sebutlah hadis ni, Allah nak balas. Sebab Allah ni kita sebut tadi syakirun, sentiasa membalas amalan kita. Maka dah orang ni puasa banyak dekat dunia. Ramadan dia puasa, sunat pun dia puasa, Ramadan pula dia puasa, puasa yang berkualiti, bukan macam puasa orang lain. Maka orang yang ramai di dunia ini yang sentiasa berpuasa sebegini, layaklah dia untuk dapat satu pintu di syurga. Kata Nabi SAW, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Pintu itu adalah pintu masuk orang-orang yang berpuasa, ahli puasa di akhirat. Ahli puasa ni apa kata ulama? Ialah dia, pertama sifat dia menunaikan puasanya dengan syarat yang lengkap, dan dia menjaga perbuatan diri dia daripada mengurangkan pahala puasa. Dan yang ketiga, dia banyak berpuasa sunat. Ini ahli puasa. Ahli Quran pula kata ulama ialah orang yang sentiasa membanyakkan membaca Al-Quran Al-Karim, mempelajari maknanya, cuba menghafal, hidup dengan Quran, maka dia ahli Al-Quran. Siang malamnya kan kita baca doa khatam Quran, kita minta apa? Kita minta Quran tu jadi bacaan kita ana al-laili wa atraf an-nahar, malam dan siang. Tapi kita dulu kita tak buat-buat. Quran tu tinggal Quran. Bulan puasa baru nak cari, baru nak buat jadual tadarus Quran. Tapi okeylah daripada tak baca langsung. Ada orang tuan, dia ahli Al-Quran, mungkin dia puasa tak banyak tapi Quran tu banyak, maka dia akhirat dia dikenali sebagai ahli Quran. Ada orang solat sunat yang banyak, mungkin dia kurang baca Quran, dia baca juga tapi solat tu banyak,
solat sunat maka Allah bagi dia jadi ahli solat. Ada pintu dia. Ada orang mungkin amalan tubuh badan dia tak banyak, tetapi dia banyak bersedekah, tolong orang, maka di akhirat dia ada pintu-pintu sedekah. Dia masuk pintu. Jadi kata Nabi, di akhirat ni Allah nak muliakan. Itu poin dia. Di dunia ni orang tak beli. Orang tu sembahyang Quran semua, ada orang nak bagi hadiah kat dia. Allah nak bagi pingat. Tapi di surga tu Allah tujuan Allah buat pintu-pintu ini adalah untuk memuliakan orang yang banyak buat ibadat di dunia. Tak apalah tuan-tuan dan puan, di dunia orang tak kenal kita, tak apalah. Kita mungkin tak dapat apa-apa. Tetapi di akhirat Allah adil. Carilah kemuliaan di akhirat. Kalau tak dapat kemuliaan di dunia, ada kemuliaan ke akhirat. Maka kata Nabi di ulang puasa, orang yang berpuasa, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu puasa ini khas untuk orang yang kualiti dan kuantitinya banyak dalam berpuasa. Allah muliakan dia. Buat pengumuman, nama-nama ni adalah nama-nama ahli puasa, silakan masuk. Tak ke bangga di surga, dimuliakan. Tuhan kasih manusia pun saya. Sebab surga tak ada orang dengki. Dunia ada dengki pun. Lambak-lambak dengki juga. Surga tak ada dengki. Bila orang tu dimuliakan, semua orang suka. Dia ni Masya Allah, rupanya kawan kita ni yang dulu pergi masjid, kita tak kenal dia siapa. Di akhirat dia mulia, tinggi daripada kita, kerana dia buat satu amalan lebih daripada orang lain. Kata Nabi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Dia katakan aina as-saimun? Diumumkan. Dia kata dia mulia, di manakah? Mana dia orang yang kita cari, kita umumkan sekarang. Diumumkan, dipersilakan. Mana dia? Maka bangun dan bangun dan bangun orang yang menjadi ahli puasa. Kalau kita tak dapat jadi ahli puasa, cari satu ibadat yang agak-agak kita boleh buat banyak. Maka Allah muliakan kita. Tuan-tuan yang ada duit banyak, sedekah banyak sikit. Kata saya tak larat bangun tahajud, Ustaz mengantuk, tak apa, sedekah lebih banyak. Allah panggil di akhirat daripada pintu sedekah. Ada pintu rahmat, ada pintu taubat. Ada keindahan di surga. Yang keindahan itu ialah diumumkan orang yang hebat, diberi anugerah. Allah SWT muliakan kita. Fa idza dakhalu ughliqa fala yadkhul minhu ahad. Bila habis ahli surga, ahli puasa itu, pintu tersebut ditutup. Maksudnya apa? Dihimpunkan seluruh manusia yang layak bergelar ahli puasa. Jadi kita bila kita baca hari ini, kita fikir aku ni ahli apa? Kad ahli banyak Allah bukit, dompet kad ahli banyak, ahli dah harap je. Dunia banyak betul kad ahli. Membership banyak lah. Duk bayar bulan. Sana tak ada bayar, sana kena buat sesuatu. Cari satu poin. Mungkin kita tak ada sedekah, duit tak ada. Kita cari Quran. Tak nak baca Quran, cari sembahyang sunat. Tak nak sunat, cari puasa. Cari ibadat yang kita boleh buat lebih banyak. Semoga kita dimuliakan Allah di akhirat. Satu lagi hadis sebelah itu cerita lagi jelas. Daripada Abu Hurairah, Nabi cakap bahawa di akhirat ada banyak pintu, dipanggil orang-orang mengikut amalannya yang paling berkualiti dan banyak. Nabi sebut di surga nanti, faman kana min ahli solat. Nampak? Ahli solat, orang yang solatnya khusyuk, solatnya banyak, solatnya berkualiti. Semakin solat semakin ingat Tuhan. Allah sebut dalam Quran, wa aqimis solata li dzikri. Dan dia telah solat untuk mengingatiku, kata Allah. Solat tak boleh lalai. Kalau ada orang boleh jaga solat yang fardu dan yang wajib, yang sunat, jaga solat, suka solat, tahajud lagi campur, tarawih lagi campur, sentiasa jaga, maka di akhirat berkemungkinan besar dia akan dimuliakan, diumumkan, diisytiharkan, dipanggil daripada pintu solat. Wa man kana min ahli jihad du'a min babil jihad. Berapa ramai orang berjihad pada zaman Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, sampai zaman kita sampai kiamat. Orang yang boleh buat jihad, yang berani, yang mampu, yang syahid kepada Allah SWT. Maka mereka dipanggil, mungkin amalannya sikit tetapi jihadnya besar, maka dia diumumkan daripada pintu jihad. Puasa, wa man kana min ahli siyam du'a min babil rayyan. Macam tadi, hadis tadi, siapa yang ahli puasa, dia diseru, diisytihar, dipanggil, diumum daripada pintu Ar-Rayyan.
diumumkan. Di dunia kalau di sebuah majlis yang besar kita diumumkan dapat anugerah datang depan, kita seronok, gembira. Apatah lagi di akhirat depan semua manusia kita diumumkan. Satu kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min ba'di sadaqah. Siapa yang sedekahnya banyak, berkualiti, ikhlas, banyak sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bila dengar Nabi cakap, ini Nabi tengah cakap, ada sahabat dengar. Abu Bakar As-Siddiq salah seorang. Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama, sahabat Nabi yang paling dikasihi, bapa mertua Nabi, ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bila ditanya kepada dia, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau sayang? Nabi kata Aisyah. Yang lelaki ayahnya. Yang lelaki siapa? Ayah dia. Bila ada orang kecilkan hati Abu Bakar As-Siddiq, apa Nabi kata kepada sahabat? Tolong jangan ganggu sahabatku. Nabi kata, jangan buat macam ni dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dan bila orang cek biodata Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan boleh cari biodata Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan baca. Para ulama mengatakan sejarah dan kehidupan dia macam Nabi SAW. Macam Nabi SAW. Dia tiru Nabi SAW dalam semua benda yang dia mampu. Sebab tu bila Nabi di akhir hayat dia, Nabi cakap ada banyak pintu di Masjid Nabawi, laluan masuk para sahabat tutup semua kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Itu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Nabi dia dengar Nabi cakap, Nabi kata di akhirat ada pintu sedekah, pintu puasa, pintu solat. Abu Bakar dia dengar, dia fikir, dia kata, Rasulullah, boleh jadi ada orang, dia kata, boleh tak Rasulullah, boleh jadi ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu nama dia ada tak? Dia tanya. Maksudnya pintu solat pun diumum nama dia, pintu puasa pun diumum nama dia. Ada tak orang yang macam ni Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Jawapan cukup hebat. Rasulullah kata, ya, dan aku harap dia adalah kamu. Dia kata, Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq apa benda dia tak buat? Ada sahabat Nabi yang lebih kat Al-Quran, dia pun Quran juga. Abu Bakar As-Siddiq dia jadi imam masa Nabi sakit. Ada orang sedekah, dia pun sedekah juga. Ada orang ziarah orang mati. Ziarah orang mati bukan senang. Maksudnya setiap kali ada orang mati di Madinah, dia ziarah sampai solat, sampai di ke bumi. Abu Bakar As-Siddiq buat semua amalan yang Nabi suruh, dialah juara. Sebab tu Nabi kata, aku harap Abu Bakar As-Siddiq, aku berdoa semoga engkau lah orang yang akan diumumkan nama engkau berada di setiap pintu syurga. Allah. Saya tuan-tuan, saya beritahu oleh diri saya cerita dekat kawan-kawan saya, cerita dekat keluarga saya kata, saya ni, kita ni tuan-tuan, duduk di tempat terakhir dalam syurga pun cukup lah. Tak payah nak tinggi-tinggi nak masuk syurga tuan-tuan. Apatah lagi kalau nama kita diumumkan di atas sekali. Saya tak tahu nak cakap lah, seronok. Dunia ni tak ada apa. Orang sebut nama kita, ada orang lupa. Orang puji kita hari ni, esok orang maki. Hanya yang sebenar-benar mulia di akhirat. Tak ada benda yang mulia daripada syurga. Yang Nabi kata dalam hadis, Allah berfirmanlah hadis kursi, a'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku di syurga ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tidak pernah lihat, wala uzunun sami'at, apa yang telinga tak pernah dengar. Bunyi-bunyian dalam syurga tu telinga tak pernah dengar. Tuan-tuan suka dengar lagu apa tak bunyi? Tak ada indah seindah bunyi di syurga. Bunyi apa? Allah. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati sesiapa pun indahnya syurga itu. Maksud hadis tu, kalau kita masuk syurga, kita kata apa? Tak pernah aku sangka syurga sebegini. Dulu dekat dunia, masa sekarang kita fikir syurga ada sungai, ada pokok, seronok lah, ada istana, duk fikir. Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan, Allah masukkan syurga. Apa kita akan cakap? Aku tak pernah sangka syurga itu indah macam ni. Itu syurga. Siapa tak mau?
Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni peluang untuk kita mengubah apa yang kita buat selama ni. Amalan yang sedikit tambahkan, amalan sedikit tambahkan. Para sahabat yang dijamin syurga tidak pernah mengurangkan amalan tetapi menambahkan. Nabi beritahu, wahai Osman, engkau Allah jamin syurga. Apa Osman buat? Dia baca Quran khatam sehari sekali, bahkan lebih. Dan dia mati kena tikam syahid di rumah dia, Khalifah Osman bin Affan, ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Dia mati depan Quran. Itu cerita. Aku berharap kamu adalah orangnya, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Betapa gembiranya kalau kita jadi macam ni. Tuan-tuan dan puan, hadis ni mengajar kita, carilah kemuliaan di akhirat lebih daripada kita mencari kemuliaan di dunia. Dunia ni sekejap, Tuhan kata, mata'ul hayatid dunya, keindahan hidup dunia ni qalil, sedikit dan tidak kekal. Akhirat abqa, lebih kekal, dan syurga lebih indah. Dan syurga itulah tempat kita sebenarnya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, syurga ini apa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Tempat kembali kita situ. Tapi malanglah kita kalau tempat kembali kita tak dapat masuk, na'udzubillah. Allah Allah, kita mampu situ pada malam ni. Dan akan datang insya-Allah kita akan sambung kalau ada rezeki di bulan Ramadan atau lepas Ramadan. Kalau ada rezeki kita bertemu di bulan Ramadan, kita akan sambung hadis bab puasa. Kalau tak sempat, kita lepas raya kita akan kembali kepada kitab iman, hadis iman, insya-Allah pada kitab ringkasan Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Kita akhiri sama-sama dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.